Allah bagi senyum. Untuk membayangkan kamu ada emosi. Tapi sekarang ni tengah perintah berkurung, mungkin mak ayah susah senyum. Terbaik senyumlah banyak-banyak, kerana senyum itu penawar. Senyum itu menggambarkan emosi kamu. Wahai ibu dan ayah, jangan tak senyum. Ada duit ke, tak ada duit ke, banyak duit ke, sikit duit ke, cukup ke tak cukup. Yang cukupkan Allah. Ya, aku yang bagi hantar kamu ke dunia, aku yang tentukan rezeki kamu. Okay? Jadi belajar tenang. Dapat sikit kita makan sikit, dapat banyak kita makan banyak. Buat kuah banyak-banyak insya-Allah. Habis-habis buat bubur. Ini kekuatan yang kita nak buat. Semalam saya ada masalah perut. Anak buat bubur, buat sup minum macam bubur. Itu pun sebahagian daripada cara untuk mengurus diri. Maka orang yang beradab ini ialah orang yang ada ilmunya dan orang yang menggunakan ilmu itu dengan cara beradab. Adab itu bukan tampil-tampil lekat-lekat, tampal-tampal tak. Adab itu menjebati macam darah. Dia tertampil dalam setiap masa, tertampil pada setiap orang, tertampil pada setiap tempat. Tak boleh kata, dia orang besar duduk elok-elok. Ini kita kat rumah orang, jangan cakap banyak. Padahalnya, hilang adabnya bila tidak di depan orang ramai. Adab kita bukan untuk orang ramai, bukan untuk pamer-pamer. Untuk kukuhkan diri. Adab dengan Allahnya macam mana? Adab dengan Rasulullahnya macam mana? Rasulullah sudah bagi kita semua adab untuk hidup. Oleh itu kita kata melahirkan anak soleh-soleha harus dulu dimulakan dengan ibu dan ayah. Sebab itu ulama kata apa? Okey, kita kata anak soleh. Kita bukan saja mahu anak pintar. Yang kita bimbang sekarang, anak kita mesti jadi pintar. Masuk taska umur 4, umur 5. Nak suruh buat apa? Boleh baca, boleh tulis. Boleh baca, boleh tulis. Boleh baca, boleh tulis. Pintar boleh buat matematik. Campur darab bagi. Ya Allah. Ini kekuatan. Tapi kemampuan untuk mendidik adab harus dimula dari rumah. Mula dari rumah. Kalau dia kukuh di rumah, insya-Allah. Sebab itu agama kata, ibu dan ayah itu guru nombor 1. Rumah tangga itu sekolah nombor 1 anak untuk mendidik adab. Kita sekarang belajar tak ada buku, tak boleh belajar. Ni cuti panjang ni. Ada mak ayah kata, kenapa bagi homework banyak-banyak? Loh. Kerana belajar mesti ada aktiviti. Bila guru beri perhatian, bermakna guru nak anak kita pandai. Tapi masuk dalam WhatsApp, marah-marah. Jangan. Ini bukan musim cuti sekolah. Ini hari sekolah, masa sekolah. Jadi semua guru yang prihatin, hubungi ada anak muridnya, bagi sikit latihan supaya anak tak menguap banyak-banyak, anak tak tidur banyak-banyak, anak tak makan banyak-banyak, ada homeworknya. Cucu saya tadi aja ada homework, banyak homework ni, woi banyak homework. Kita nak asuh dia. Bagaimana untuk melihat, bagaimana untuk beraksi, macam mana untuk bercakap. Ini kekuatan pertama. Anak soleh-solehah tidak hanya ada hafal 30 juzuk saja. Kalau adab kita ada asuh, rosak 30 juzuk. Tak nampak kekuatan. Rohnya tercabut. Oleh itu sekali lagi kita nak bahawa kita kata anak paling beruntung, ibu ayah paling beruntung ialah ibu ayah yang paling baik didikannya kepada anak-anak. Sebab itu Nabi pesan, hadiah terbaik seorang ayah kepada anaknya bukan harta peninggalan, bukan harta dalam bentuk material. Apabila ibu dan ayah mampu mewariskan adab dan budi pekerti. Ingat pesan ini. Mampu mewariskan adab dan budi pekerti kepada anak-anak untuk meneruskan kehidupan. Jadi jangan sibuk nak mewariskan harta, rumahnya, sahamnya, hapus bendanya, tukar nama, beli nama, macam-macam nama ada. Untuk nak membolehkan anak yakin boleh hidup di dunia. Dah Allah sudah janji petanya dengan Allah. Maka sekali lagi mengapa? Sikit lagi ada 10 minit. 20 minit insya-Allah. Mengapa penting? Kenapa melahirkan anak soleh-solehah ini tugas paling berat, tugas paling apa kita kata, paling memerlukan pengorbanan. Okay? Pertama kita katakan, dipesan oleh ulama, kita kata hadis riwayat Muslim mengatakan anak soleh ini, okay? Pertama anak soleh ni apa maksudnya anak soleh-solehah? Anak yang diajar tentang keyakinan bertuhan. Anak yang diasuh untuk belajar menjalani kehidupan mengikut apa yang disusun galurkan oleh Rasulullah.
Maka anak mesti diperkenalkan dengan Allah dan Rasulullah dulu. Kamu ni siapa? Kamu anak ayah, kamu anak ibu. Dah. Kamu sayang siapa? Sayang ayah, sayang ibu. Dah. Perkenalkan dulu, kamu siapa? Kamu hamba Allah. Kamu hamba Allah. Siapa yang kamu patut sayang? Allah dan Rasulullah. Apa perangai Rasulullah? A, B, C, D, E. Sebab itu kita katakan sekali lagi, bagi tahu dengan anak, dia adalah hamba Allah. Dia adalah khalifah Allah. Dia adalah calon syurga Allah. Kalau 3 jawatan ini subur dalam diri anak-anak, anak akan mudah berjuang untuk agama. Anak akan terdorong banyak untuk belajar agama. Anak akan sayang dan cinta Al-Quran. Dengan syarat, contohnya dari ibu dan ayah. Maka langkah untuk kita mengatasi atau untuk melahirkan anak ini, maka kita harus berubah dulu. Kita mesti berubah dulu. Jadi ibu ayah soleh-soleha. Semampunya. Semampu. Semaksimum. Okay? Jangan kata, alah buatlah baik setakat mampu. Tak. Tak cukup mampu. Tinggalkanlah yang jahat itu semampunya. Tak ada. Kalau tinggal tak jahat total. Kalau nak buat ibadah, buat sebaik mungkin. Buat sebaik. Bukan semampu mungkin. Sebaik mungkin. Maka lihat anak sebagai anak apa. Kita dekat ke dengan Allah, kita hormat ke dengan Allah. Anak kita dekat ke dengan Allah, kita dekat ke tidak dengan Allah. Peraturan siapa yang kita pakai, adab siapa yang kita pakai. Kalau kita tak jumpa Rasulullah, perangai Rasulullah tak ada dalam diri kita. Otak tentang Rasulullah tak ada. Dia ada tentang Facebook, tentang kartun Upin Ipin saja. Letih. Bila sampah masuk dulu ke otak anak, anak susah untuk jumpa Allah dan Rasulullah. Oleh itu, mak ayah belajar dulu. Belajar latih diri jadi contoh. Seperti benda dengan bayang-bayang. Kita bendanya. Kalau bendanya lurus, bayang-bayangnya pasti lurus. Tapi kalau kita bengkok, bayang pasti bengkok. Sebab itu anak-anak itu adalah bayangan dari kita, gambaran dari kita, hasil dari kita. Sebab itu orang Melayu kata apa? Bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi? Maka ini yang kita nak pegang. Bapak borek, anaknya rintik. Ini semua peringatan-peringatan untuk kita. Maka kalau bagaimana kuih begitulah, bagaimana acuan begitulah kuihnya, maka kuih itu akan ikut kita. Jadi kalau kita meragam, kalau anak meragam jangan marah. Kenapa bohong? Cuba semak berapa banyak kita dah bohong dalam hidup. Bohong mak kita, bohong cikgu, bohong kawan, bohong jabatan, bohong. Macam-macam bohong ada. Kalau kita simpan banyak rekod bohong, maka diwarisi oleh anak-anak. Kerana dia akan terkeluar juga akhirnya. Maka kita kata yang kedua, kita kata kenapa penting? Kerana anak ini akan jadi contoh. Anak ini akan jadi pembantu kita. Sorry, minta maaf. Anak akan jadi pembantu kita. Kerana anak soleh-solehah, hisapnya mudah. Bila hisapnya mudah, dia cepat masuk syurga. Bila dia cepat masuk syurga, dia akan cepat minta dengan Allah, tolong mudahkan urusan kiraan mak ayah aku, ya Allah. Supaya aku dapat masuk syurga dengan ibu ayah. Sebab orang yang paling diingati, orang yang paling diingati setelah kita melintasi sirat, titian siratal mustaqim, ialah kita ingat mak ayah kita.